wa bisanadil muttasili ila al-imami Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana Allah ta'ala wal muslimin bi'ulumihi wa barakatihi wa anwarihi wa asrarihi fid daraini amin, dengan sanad yang bersambung kepada Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala an Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Abu Abdurrahman, hadis yang keempat mengenai tahapan penciptaan manusia dan amalan terakhirnya. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan terpercaya bersabda kepada kami, sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan dalam rahim ibu selama 40 hari berupa nutfah, yakni sperma, lalu menjadi alaqah, yakni segumpal darah selama itu pula, lalu menjadi mudghah, yakni segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk menyiapkan ruh dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rezeki, ajal, amal dan sengsara atau bahagianya. Demi Allah, zat yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatan-perbuatan penghuni syurga hingga jarak antara dia dengan syurga hanya sehasta. Namun suratan takdirnya sudah ditetapkan, lalu ia melakukan perbuatan penghuni neraka, maka ia pun masuk neraka. Ada juga yang melakukan perbuatan-perbuatan penghuni neraka hingga jarak antara dia dan neraka hanya sehasta. Namun suratan takdirnya sudah ditetapkan, lalu ia melakukan perbuatan penghuni syurga, maka ia pun masuk syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, jadi hadis ini ia menerangkan 2 perkara. Satu ialah permulaan ataupun permulaan kewujudan kita ni sebagai manusia, dan yang kedua ialah pengakhiran kita ni ataupun pengakhiran kehidupan kita ni. Artinya ia mengumpulkan 2 perkara di sini. Satu ialah mula kehidupan kita ni, dan yang kedua ialah pengakhiran kepada kehidupan kita ni. Pada bahagian yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan mengenai awal penciptaan ataupun awal kehidupan kita ni, iaitu ketika kita ni masih lagi setitis air mani di dalam rahim seorang perempuan. Kemudian selepas 40 hari ia berubah menjadi segumpal darah. Lepas 40 hari ia berubah menjadi seketul daging. Dan selepas 40 hari barulah malaikat meniupkan ruh yang dengannya kita ni hidup. Lalu selepas itu kira tema tu kita ni hidup, dan ketika mana ditiupkannya ruh itu dituliskan 4 perkara pada ketika itu. Yang pertama ialah rezeki kita ni, yang kedua ialah ajal, bila ajalnya dan di mana. Yang ketiga ialah amalannya, artinya apa amalan kita ni di dunia dan apa pekerjaan kita ni di dunia. Dan yang keempat, sama ada kita ni orang yang syaqi, orang yang malang, artinya orang yang malang di akhirat, atau sa'idun, ataupun orang yang bahagia di akhirat. Yakni syaqi sama sa'id ni, ataupun syaqawah sama sa'adah, ia berupa kemalangan ataupun kecelakaan dan kebahagiaan di akhirat yang berbentuk selama-lamanya. Jadi bila mananya kita ni ataupun dalam istilah syarak disebutkan syaqi sama sa'id, syaqi artinya orang yang malang di akhirat, artinya orang yang memasuki neraka untuk selama-lamanya. Sa'id, orang yang bahagia, yakni orang bahagia di akhirat untuk selama-lamanya, yakni orang yang masuk syurga. Jadi ketika ditiupkan roh itu, sudah dituliskan kita ni punya rezeki oleh Allah Ta'ala, kita ni punya ajal di mana dan bila, dan kita ni punya perbuatan, segala amalan dan pekerjaan kita ni di dunia, dan sama ada kita ni itu tergolong daripada ahli syurga ataupun ahli neraka. Seawal 120 hari kita ni berada dalam rahim itu. Sekalinya Nabi SAW selepas itu, ia menerangkan mengenai penghujung hayat, artinya penghujung kehidupan kita ni. Ya,
fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Boleh jadi salah seorang daripada kamu tu beramal dengan perbuatan-perbuatan ahli syurga sehingga jaraknya sama syurga tu sehasta, artinya indah jauh, hampir sudah memasuki syurga. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar. Kemudian suratan takdir itu mendahuluinya, artinya suratan takdirnya ia bukan tergolong daripada ahli syurga, maka di penghujung hayatnya ia pun beramal dengan ahli neraka sehingga ia masuk neraka. Fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Dan ada salah seorang daripada kamu juga yang ia beramal, berkelakuan dan membuat perbuatan-perbuatan amalan-amalan ahli neraka sehingga jaraknya sama neraka tu tinggal sehasta. Artinya ni orang hampir-hampir confirm bahawa sudah ia Tuhan masuk neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab. Kemudian suratan takdir mendahuluinya, artinya suratan takdir menentukan yang ia bukan daripada ahli neraka, ia daripada ahli syurga. Fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Maka di akhir hayatnya ia pun beramal dengan amalan ahli syurga, lalu ia pun memasukinya. Okey. Di sini kita ni mengambil satu kaedah yang sangat-sangat penting, iaitu dalam sebuah hadis yang lain disebutkan innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan kita ni tu dengan penghujungnya. Sebab tu kita ni ataupun diajar oleh Nabi SAW untuk minta namanya husnul khatimah dan berlindung daripada su'ul khatimah. Husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Artinya kita ni meninggal dunia ataupun kita ni menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan kita ni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah. Dan su'ul khatimah, na'udzubillah min zalik, ialah kita ni menghembuskan nafas terakhir ataupun di penghujung hayat kita ni menghembuskan nafas terakhir meninggalkan dunia dalam keadaan kufur, na'udzubillah min zalik. Jadi ini satu kaedah yang penting juga. Yakni walaupun tahu orang itu hidup 100 tahun dan selama 100 tahun itu ia beramal dengan amalan ahli syurga, tapi yang dikira ialah adakah ia meninggalkan dunia ni dan berpindah ke alam barzah dalam keadaan itu kah indah. Semaju sebaliknya. Boleh jadi orang itu beramal dengan amalan ahli neraka selama 90 tahun dan di akhir hayatnya contohnya ia masuk Islam dan beriman dengan Allah Ta'ala, lalu ia meninggal dunia ataupun pergi ke alam barzah dalam keadaan ia beriman, maka ia dihukumkan sebagai orang beriman. Cuma tu. Jadi itu satu kaedah yang penting. Innamal a'malu bil khawatim. Okey. Dalam bahagian yang pertama tadi, bila mana Rasulullah SAW menceritakan mengenai permulaan kehidupan, ia sebenarnya beritahu kita ni bahawa dari proses pertama kita ni ada, artinya daripada perubahan daripada air mani ke segumpal darah ke sepotong daging, lalu ditiupkan lepas satu roh dan bermulatah kehidupan kita ni, mesti kita ni ketahui yang sebenarnya siapa ataupun adakah kita ni in control dalam kehidupan kita ni, indah kan. Artinya hatta di awal mula kewujudan kita ni tu, macam mana boleh daripada air mani bertukar menjadi segumpal darah, dan macam mana proses segumpal darah itu berlaku sehingga bertukar menjadi sepotong daging. Semua itu tidak akan berlaku melainkan dengan kehendak dan kuasa Allah Ta'ala yang menciptakan dan mengubah dan menentukan sesuatu makhluk atau seperti mana yang ia mahu. Bolehkah indah Allah Ta'ala menciptakan contohnya kita ni sekaligus, artinya tidak payah melalui proses atau diciptakan sekaligus, terus diciptakan menjadi orang contohnya dengan bentuknya, boleh, tidak ada masalah. Akan tetapi kenapa berlaku proses itu? Kerana itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perkara yang berlaku arah diri kita ni, sama ada secara fizikal ataupun secara maknawi, secara batin, semuanya hanya akan berlaku dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam ni. Artinya macam yang disebutkan di sini. Kenapa mesti 40 hari ia menjadi setitis air mani? Lepas 40 hari baru tak bertukar menjadi segumpal darah. Boleh ke indah lepas sehari terus bertukar? Boleh. Artinya dari segi kemungkinan, adakah yang mungkin? Mungkin. Kenapa mesti 40 hari? Kenapa anda 41 hari? Ataupun 45 hari? Ataupun 39 hari? Boleh ke indah? Boleh. Artinya dari segi kemungkinan boleh. Tapi kenapa mesti 40 hari? Sebab
Allah Ta'ala menentukan macam tu. Allah Ta'ala yang mengkehendaki ia macam tu. Ketani ndada seh dan ketani ndada apa-apa kuasa hatta dalam kewujudan ketani sendiri. Hatta dalam proses awal untuk ketani wujud atau nada yang ketani dapat kontrol. Sama juga ditiupkan sudah awal ketika mana ditiupkan roh atau nasib ketani di dunia ni. Artinya sama ada ketani punya apa tu namanya tadi, rezeki, ketani punya amalan di dunia, ketani punya ajal bila dan di mana dan cumana, dan adakah ketani tergolong daripada ahli neraka atau ahli syurga. Artinya ini balik semula kepada fakta bahawa iradah ataupun kehendak Allah Subhanahu wa taala tu azali, nada permulaan. Artinya bila Allah Taala berkehendak akan segala perkara yang wujud dan indah wujud di alam ini sejak azali. Azali ini tidak ada permulaan. Kerana sifat iradah ataupun sifat kehendak Allah Ta'ala itu memang ada permulaannya. Jadi apa-apa yang berlaku di dunia ni, sama ada di dunia ataupun di akhirat, siapa ahli syurga dan siapa ahli neraka telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dikaitkan dengan yang bahagian kedua. Bahagian keduanya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah ila akhirih. Artinya salah seorang daripada kamu ada yang beramal dengan ahli syurga tapi tertulis sebagai ahli neraka, maka akan masuk neraka. Pebaik orang itu beramal dengan amal ahli syurga sepanjang umurnya sampai sehingga kan dia tu boleh dikatakan sehasta lagi akan masuk syurga sebab amalan-amalan yang dilakukannya tu. Tapi mun ya Allah Ta'ala ia bukan daripada ahli syurga, ia bukan ahli syurga. Sama juga kalau orang itu beramal dengan ahli neraka, maksiat, kufur, indah beriman kepada Allah Ta'ala, tapi munnya Allah Ta'ala nya ia ni daripada ahli syurga, dan ia akan jadi ahli syurga. Cuma tu. Artinya semua perkara yang wujud di alam ini, termasuk iman, termasuk kufur, termasuk taat, termasuk maksiat, termasuk rezeki, termasuk ajal dan lain-lain perkara yang berkaitan dan bersangkut paut dengan kita ni, semuanya hakikatnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah akan berlaku satu perkara melainkan Allah Taala yang menciptakannya. Indah akan terjadi sesuatu peristiwa arah sesiapa pun dan bila pun dan macam mana pun melainkan ngam sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala tu. Okey. Ia akan membuka satu persoalan baru dan ini berkait rapat dengan permasalahan qadar ni. Artinya pada hadis yang kedua sebelum ini kita ni telah mengambil bahawa di antara rukun iman itu ialah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan qadar Allah Taala, sama ada qadar itu baik ataupun buruk bagi kita ni. Dan ini ialah ia punya lanjutannya. Artinya lanjutan daripada hadis kedua itu ialah hadis ini. Sebab hadis ini menerangkan kepada kita ni akan qadar tu. Apa qadar iaitu tu? Suatu ketentuan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Taala berdasarkan kepada kehendaknya tu. Kehendak Allah Taala, yakni Allah Taala memilih tu. Memilih ketani ini boleh wujud dan boleh indah wujud kan. Artinya ketani ini sebagai makhluk, ketani ada kemungkinan untuk wujud dan indah wujud pada asalnya. Tapi ketani wujud cuma mana boleh. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala yang memilih untuk ketani wujud. Ketani boleh lahir contohnya tahun 1845 bulan Januari. Tapi tidak, ketani dah lahir pada bulan Januari 1845. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala menentukan ketani bukan lahir pada tahun 1845. Tani boleh lahir bukan di Brunei, tani lahir di Afrika. Boleh. Tapi tidak terjadi macam tu. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala menentukan untuk tani lahir di Brunei. Itu maksud kehendak tu. Yakni menentukan perkara-perkara yang harus tu. Artinya kita ni boleh cuma ni dan boleh cuma ni. Tapi kenapa kita ni cuma ni? Sebab Allah Ta'ala menentukan cuma tu. Dan iradah Allah Ta'ala tu dikaitkan lagi dengan ilmu Allah Ta'ala. Artinya oleh sebab Allah Ta'ala mengetahui semua perkara. Sama ada perkara tu perkara yang berbentuk belum berlaku ataupun sedang berlaku dan akan berlaku, Allah Ta'ala mengetahui semuanya. Maka kehendak Allah Ta'ala tu ia berkait rapat dengan ia punya pengetahuan. Okey. Di sini akan memulakan ataupun akan membuka satu persoalan baru kan kita ni, which is berkaitan dengan qadar ni. Mun cuma tunya bahawa kita ni beramal tu kan, artinya melihat lagi bahagian kedua tadi daripada hadis ni yang mengatakan wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati, ada salah seorang daripada kamu beramal dengan ahli syurga. Artinya ia beramal, lastnya masuk neraka juga. Ada orang beramal dengan ahli neraka, lastnya masuk syurga juga. Mun sebab tu
Kenapakah kita ini mesti beramal? Dan soalan ini pernah ditanyakan oleh sahabat juara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramal tah saja, fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua orang dimudahkan bagi apa yang ia diciptakan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, "Wa amma man kana min ahli sa'adati fayuyassaru li amali ahli sa'adati." Barang siapa yang tergolong daripada kalangan ahli bahagia, artinya orang yang akan masuk syurga, ahli syurga, maka akan dimudahkan untuk membuat amalan ahli syurga. Dan barang siapa daripada ahli syaqawah, daripada ahli kecelakaan, artinya ahli neraka, maka akan dimudahkan untuk membuat amalan ahli neraka. Artinya hadis ini yang beritahu kita ini satu kaedah, which is nada yang masuk syurga dan nada yang masuk neraka melainkan dengan kehendak Allah Ta'ala semata-mata. Artinya siapa yang memasukkan tadi dalam syurga, in the end Allah Ta'ala, bukan amalan kita ni. Artinya kita ni dapat berpegang lah ramalan tadi tu. Kita ni dapat berharap ramalan kita ni. Sebab in the end, last-lastnya, kita ni mesti sadar juga yang syurga dan neraka itu ciptaan Allah Ta'ala. Dan kita ni ciptaan Allah Ta'ala juga. Kita ni milik Allah Ta'ala, syurga dan neraka milik Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala penguasa kepada kita ni dan penguasa kepada neraka dan syurga. Sebab ia menciptakan semuanya. Maka, the rule of thumb untuk ani ialah Allah Ta'ala berhak pada dirinya dan berkuasa untuk memasukkan siapa yang ia mahu dalam neraka dan siapa yang ia mahu dalam syurga. Nada dapat orang sesiapa pun memaksa Allah Ta'ala beritahu, indah orang ni mesti masuk neraka, orang ni mesti masuk syurga. Indah dapat. Sebab hakikatnya Allah Ta'ala pemilik dan penguasa bagi semua perkara. Artinya mun yang akan masukkan si A dalam syurga ataupun si B dalam neraka, itu haknya. Dan dari siapa pun dapat ingkar. Akan tetapi, Allah Ta'ala ni ada adatnya, ada ia punya kebiasaannya. Dan di antara sunnah ataupun kebiasaan dan adat Allah Ta'ala ialah ia akan memasukkan orang-orang yang taat ke dalam syurga dan orang-orang yang kafir ke dalam neraka. Atau ia memilih sendiri dan dikhabarkannya rakyat kita ni. Artinya dikhabarkannya rakyat kita ni melalui Al-Quran dan As-Sunnah, melalui wahyu, bahawa siapa yang masuk syurga, orang yang beriman. Siapa yang masuk neraka untuk selama-lamanya, orang yang ingkar ataupun orang yang kufur. Artinya orang kufur tidak akan masuk syurga untuk tidak akan pernah pun masuk syurga langsung. Jadi kita ni sebagai hamba, kita ni tahu kaedah itu. Itu satu perkara. Kemudian kaedah yang lainnya ialah apabila hamba tu pada adatnya ia beramal dengan amalan ahli syurga, artinya beramal taat dengan ikhlas dan diterima Allah Ta'ala, maka dengan izin Allah Ta'ala ia akan jadi daripada ahli syurga. Atau adat dan atau kebiasaan Allah Ta'ala yang dibagi tahu kita ni. Balik kepada hadis yang tadi itu. Ya, wa amma man kana min ahli sa'adati fayuyassaru li'amali ahli sa'adah. Barang siapa yang tergolong ataupun dilistkan oleh Allah Ta'ala sebagai ahli syurga, maka akan dimudahkan untuk membuat amalan ahli syurga. Artinya mudah untuk ia bertaat kepada Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang dilistkan sebagai ahli neraka, maka akan mudah untuk ia beramal dengan amalan ahli neraka. Dan hadis ini berkait rapat juga dengan perbincangan di antara takdir dengan ikhtiar ataupun free will. Artinya di antara free will dengan kuasa Allah Ta'ala. Jadi secara umumnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ni mensabitkan dua perkara. Yang pertama tadi mensabitkan bahawa semua amalan dan semua perkara diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama kita ni mengatakan bahawa Allah Taala mengurniakan bagi hambanya ni satu perkara yang dinamakan sebagai ikhtiar ataupun free will. Contohnya Abu Jahal atau yang kafir atau yang memusuhi Allah Taala dan Rasulnya, bolehkah indah di akhirat yang mengatakan di hadapan Allah Taala nya kekufuran kau ni adalah ciptaanmu ya Allah, maka dah selainnya aku masuk neraka? Tidak dapat. Sebab kenapa? Sebab ia yang memilih. Ia yang memilih kekufurannya tu, walaupun kekufuran tu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Nada pertentangan di antara kita ni mengatakan bahawa hamba tu ada dikurniakan Allah Ta'ala pilihan, ikhtiar, dengan fakta kedua, iaitu hamba semua perbuatan hamba tu, termasuk iman dan kufur dan termasuk taat dan maksiat, dicipta oleh Allah Ta'ala. Kerana pada kebiasaannya dan adat Allah Subhanahu Wa Taala ialah ia menciptakan perbuatan atau ngam seperti mana yang dipilih oleh hamba tu. Artinya perbuatanku masa ni lah, aku menggerakkan tangan macam ni. Contohnya, pergerakan tanganku yang macam ni, siapa mencipta? Allah Taala. Tapi adakah aku yang memilih untuk melakukannya? Aku. Adakah ini dengan kehendak Allah Taala berlaku? Dengan kehendak Allah Taala. Tapi dalam masa yang sama, adakah aku yang memilih? Aku yang memilih, cuma tu. Maka
gabungan di antara dua perkara ni ialah yang menjadi identiti Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah qada dan qadar, iaitu semua perkara dan segala perkara yang wujud di alam ni, termasuk perbuatan kita ni dan termasuk iman dan kufur, Allah Ta'ala yang mencipta dan Allah Ta'ala yang mengkehendaki. Siapa yang mengkehendaki Fir'aun masuk neraka? Allah Ta'ala. Siapa yang mengkehendaki Fir'aun ingkar dan zalim? Allah Ta'ala. Tapi siapa yang mencipta Fir'aun dan perbuatannya dari segi segala kezaliman dan dari segi segala kekufuran? Allah Ta'ala juga. Ngam seperti mana yang dipinta, ataupun bukan dipinta, tapi yang dipilih oleh Fir'aun. Dengan ani kita ni menggabungkan di antara dua perkara yang menjadi identiti Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu yang pertama, Allah Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu dan ada satu perkara pun melainkan semuanya dengan kehendak dan kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mencipta semua perkara, termasuk iman dan kufur, termasuk ketaatan dan maksiat, termasuk segala perbuatan. Fakta kedua ialah hamba tu nanti di akhirat akan dihisab, akan dibalas ataupun akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala dan dihitung ia punya dosa dan pahala. Melihat kepada apa? Melihat kepada ikhtiarnya tu. Melihat kepada ikhtiar dan kasabnya tu. Melihat kepada apa yang telah dipilihnya dan pilihan yang tertunai oleh Allah Ta'ala tu. Jadi Atu memberitahu kita ni macam mana tanikan memahami hadis ni. Artinya adakah kita ni sepatutnya apabila tahu hadis ni, bangun cuma tu pindah-pindah aku beramal, masih juga ada kemungkinan untuk aku masuk neraka. Kita ni tidak beramal sebab kita ni tidak tahu kita ni mesti sentiasa berada dalam keadaan bersedia dan berada dalam keadaan berazam untuk melakukan ketaatan itu. Kan? Artinya sebab kita ni tidak tahu bila kita ni mati dan atas hal apa kita ni akan mati. Kita ni berasa lebih berjaga-jaga dan berwaspada di setiap masa. Artinya hati kita ni tu akan sentiasa berada dalam dua keadaan. Yang pertama, hati kita ni akan berasa pengharapan kepada Allah Ta'ala. Hati kita ni berharap sentiasa kepada Allah Ta'ala bahawa daripada rahmat Allah Ta'ala tu dan daripada ia punya kebiasaan ialah ia akan menyia-nyiakan perbuatan hambanya. Dan di antara kebiasaan Allah Ta'ala ialah apabila hambanya tu berbuat taat sepanjang hidupnya dengan ikhlas dan diterima Allah Ta'ala, maka ia akan mati dalam keadaan itu. Dalam masa yang sama kita ni merasa, hati kita ni mesti merasa takut juga. Sebab masih ada kemungkinan juga untuk Allah Ta'ala menarik taufik dan hidayah itu bila-bila masa. Sebab kita ni berada di bawah kekuasaannya. Dan na'udzubillah min zalik, kita ni berubah hal. Artinya kita ni berubah daripada hal kebaikan kepada hal kejahatan. Artinya in the end, segala amalan baik yang tadi buat, tidak ada apa-apa yang dibanggakan. Tapi dalam masa yang sama untuk masa hadapannya, adakah kita ni mesti berazam untuk melakukan ketaatan atau maksud balance di antara dua perkara. Satu khauf dan satu raja. Khauf itu takut. Tadi takutkan Allah Ta'ala dari segi segala amalan baik kita itu baik tentu diterima, baik masa diterima. Segala amalan ataupun segala amal soleh yang kita ni berada di dalamnya pada masa ini, adakah confirm tadi akan mati dalam keadaan itu? Tidak semestinya. Tapi dalam masa yang sama tadi hati kita ni berada dalam keadaan roja juga, dalam keadaan pengharapan juga. Tadi berharap sentiasa berdasarkan kepada fakta tadi bahawa kita ni dikekalkan oleh Allah Ta'ala dalam jalanan ni. Dan kita ni sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar dikurniakan husnul khatimah, penghujung yang baik, dan dipelihara daripada suul khatimah, penghujung yang buruk. Cuma tu. Jadi sebenarnya implikasi daripada keimanan tadi kepada qadar. Semua perkara yang baik dan buruk bagi kita ni hakikatnya Allah Ta'ala yang mencipta dan Allah Ta'ala yang menentukan. Cuma tu. Jadi kita ni punya bahagian, kita ni punya kerajaan hamba apa? Ialah kita ni mesti menerima bahawa semua perkara yang menimpa kita ni, sama ada baik bagi kita ni ataupun buruk bagi kita ni, ialah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni hamba milik dan di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Kita ni tidak ada hak sebenarnya. Kita ni tidak ada hak apa-apa. Maka apa yang Allah Ta'ala buat arah kita ni tidak dapat buat apa-apa. Kita ni mesti redha, sabar dan syukur. Okey. Dan di antara kerajaan hamba juga ialah kita ni mesti sentiasa berusaha dan berazam untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala semampunya. Apa yang kita ni mampu tu. Artinya selagi kita ni mampu untuk berbuat taat, maka kita ni berazam untuk berbuat taat tu semampunya. Cuma tu. Itu kerajaan hamba tu. Kerajaan hamba tu beramal saja. Yang Nabi SAW tadi balik arah hadis yang sebuting, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. I'malu yang Nabi SAW beramal saja. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Maka semua orang akan dimudahkan bagi apa yang ia diciptakannya. Kalau ia diciptakan untuk menjadi ahli syurga, maka akan dimudahkan untuk membuat amalan ahli syurga. Kalau ia diciptakan untuk ahli neraka ataupun untuk neraka, maka ia akan dimudahkan untuk membuat amalan ahli neraka. Dan tadi berdoa kepada Allah Ta'ala semoga tadi tergolong dalam
kalangan ahli syurga dan ditaufikkan Allah Ta'ala dan dimudahkan untuk membuat amalan ahli syurga. Jadi hadis ini yang kita ini lagi sekali ia berkait rapat dengan hadis kedua juga, iaitu hadis yang menunjukkan kepada beriman dengan qadar Allah Ta'ala sama ada yang baik ataupun yang buruk.